Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita cuti berapa 2 minggu ni, cuti Covid. Lepas tu ni banjir pula, tapi kita kata teruskan jugalah malam ni tak? Walaupun anak-anak pelajar kita berpindah di tempat lain lah, sebab di madrasah dah menaiki air sekarang ni. Jadi insyaAllah kita sambung dalam talbis iblis kita yang kita dah bincang dalam bab talbis iblis terhadap golongan sufi dalam bab uzlah. Dalam bab uzlah kita panggil betapa ataupun bersendiri, sendirian. Disebut berkaitan dengan beberapa isu yang dinyatakan oleh Imam Ibn Jauzi, termasuk komentar dia terhadap apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, khususnya dalam bab uzlah. Ada pandangan yang agak ketara yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia, iaitu menyendiri di dalam gelap dan membayangkan sekiranya ada seruang, itu adalah seruang-seruang kebenaran. Maka Imam Ibn Jauzi membantah pandangan ini dengan hujah-hujah yang menasabah, kita kata dia. Fasal yang seterusnya, faslun wa qad jaa an-nahyu 'anil infiradil mujibi lil bu'di 'anil ilmi wal jihadi lil adu. Hak ni dia tinggal tak ada kitab. Dia skip, dah tahulah, terus dia masuk ke bab bab dia bab khusyuk wa'la khusyuk dan juga menundukkan kepala. Tak. Tapi dia ada satu fasal, satu penggang sebelum masuk bab baru tu, iaitu ada larangan daripada Nabi daripada bersendiri ataupun kita kata tapalah. Walaupun ada hadis ni yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang menganggap hadis ni dhaif, tetapi ada yang menghasankannya, antara Imam Tirmizi, dan juga ada yang mengatakan hadis ini yang paling kita kata ramanya yang mengatakan isnaduhu hasan. Maka kita kata boleh dibuat hujah lah. Wa qad jaa an-nahyu 'anil infiradil mujibi lil bu'di 'anil ilmi wal jihadil adu. Imam Ibn Jauzi wa'ari satu hadis yang mengatakan larangan daripada betapa ni, menyendiri, tak, beruzlah. Ada larangan khusus daripada Nabi sekiranya betapa itu ataupun beruzlah itu menyebabkan dia jauh daripada ilmu, jauh daripada menuntut ilmu, dan juga jauh daripada jihad fi sabilillah menentang musuh-musuh Islam. Diwari satu hadis yang diriwayat dalam, ada riwayat dalam Imam Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim, dan juga imam-imam yang lain berkaitan hadis ni. Katanya an Abi Umamah qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin min sarayahu qala famarra rajulun bigharin fihi shay'un min ma' qala fahaddatha nafsahu bi an yuqima fi dhalika al-ghar fayaqutuhu ma kana fihi min ma' wa yusibu ma hawlahu min al-baqal wa yatakhalla min ad-dunya thumma qala law anni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu fa in adhina li fa'altu wa illa lam af'al fa atahu fa qala ya nabiy Allah inni marartu bigharin fihi ma yaqutuni min al-ma' wal baqal
fahaddathatni nafsi bi an uqima fihi wa atakhalla min ad-dunya. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ath bil yahudiyyah wala bin nasraniyah walakinni bu'ithu bil hanifiyah as-samhah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laghadawtun aw rawhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha wala muqamu ahadikum fis saf khairun min salatihi sittina sanah. Okay. Ini dalam hadis ni betul-betul menunjukkan Nabi tidak bersetuju dengan perbuatan uzlah ni. Dia kata, Abi Umamah kata, kami pernah keluar dalam satu peperangan Sariyah. Kita tahu peperangan Sariyah ni peperangan yang Nabi tak terlibat. Perang di zaman Nabi ada dua jenis, satu Sariyah, satu Ghazwah kita panggil. Ghazwah peperangan yang Nabi sendiri terlibat, yang Nabi sendiri mengetuai ataupun membawa rombongan tu, mengetuai rombongan tu, itu dipanggil Ghazwah. Satu lagi Sariyah. Sariyah ni Nabi tak pergi, Nabi hanya kumpul beberapa orang sahabat lalu dilantik seorang ketua untuk mengepalai peperangan tu, itu dipanggil Sariyah. Dalam istilah perang hari ni lebih kurang dengan perang gerila dia panggil, ya, style serang hendak lah gitu kan. Biasa kalau kita tengok zaman Shishan ataupun Chechnya menentang Rusia, itu dia banyak perang style perang gerila dia panggil tak. Dia tengok ada rombongan tentera Rusia lalu, dia pun serang. Tak, tu dululah sejarah Chechnya ataupun Shishan, dalam bahasa Arab dia Shishan tak. Dulu dia antara tentera yang digeruni oleh Rusia, tapi hari ni Chechnya duduk duduk bawah dagu Rusia lah hari ni. Bila dia serang Ukraine, Chechnya bersama juga. Kita dah kerti bab politik dunia tu kan. Okey. Jadi Abi Umamah kata kami pernah terlibat dalam satu peperangan Sariyah. Qala famarra rajulun bi ghar. Lalu salah seorang daripada sahabat ni masa perang Sariyah ni, lalu ada sebuah gua. Ada gua. Dia pun pergi itar gindak dalam gua tu. Oh, dia kata ada air dalam gua. Dan di sekitar tu adalah tumbuh-tumbuhan. Nampak tak? Faqala fahaddatha nafsahu. Lalu dia pun berbisik dalam hati dia bi an yuqima fi dzalikal ghar. Dia kata molek juga duk tapa sini. Nampak? Nak uzlah sini. Sahabat ni Nabi ada lagi ni. Lalu kat gua dia tengok, oh gua ni molek duduk tapa sini, duduk zikir sini tak. Duk berkhalwat sini. Sebab dalam gua tu ada air. Lepas tu adalah tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai makanan dia. Lepas tu dia kata wa yusibu ma haulahu minal baqal wa yatakhalla minad dunya. Dia pun menyendiri daripada dunia, tinggalkan dunia. Famaqala law anni ataitu nabiyallah. Sekiranya aku mendatangi Nabi balik pada perang ni, aku bertemu dengan Nabi, aku akan sebut dak hasrat aku ini. Dia kata fa dzakartu dzalika lahu fa in adina li fa'altu wa illa lam af'al. Sekiranya Nabi izinkan aku buat gitu, aku akan buat. Dia kata. Tapi kalau Nabi tidak izinkan untuk aku beruzlah di gua ni, aku akan tinggalkan. Ini prinsip sahabat. Apa sahaja tindakan dia dalam nak beragama, para sahabat ni apa sahaja benda yang dia nak buat atas nama agama, atas nama tiket beribadah, panduan utama dia adalah Nabi SAW. Dia tak bijak sendiri, walaupun ada bisikan-bisikan, tak ada hasrat hati, ada perasaan yang dia nak buat, dia tak terus buat, tetapi dia bertanya dulu kepada Nabi. Ini patut ada pada kita. Walaupun hari ni Nabi dah tak ada dengan kita, tetapi kita boleh tanya orang yang alim tentang sunnah ajaran Nabi SAW. Kita nak buat benda ni, kita nak buat benda ni, patut dah buat. Ada tak panduan daripada Nabi? Ini kaedah seorang Muslim yang sebenar. Jangan kita buat dulu, sudah buat kita pun cari. Kehil juga cari mana-mana dalil yang sesuai dengan perbuatan kita. Ni tak betul. Itu bukan cara beragama. Cara beragama, kita dengar dulu daripada Nabi, kita tahu dulu panduan daripada Nabi, bagaimana cara Nabi beramal, baru kita buat sebagaimana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sahabat ni dia kata adinali fa'altu wa illa lam af'al. Sekiranya Nabi izinkan aku buat ni, iaitu buat uzlah di dalam gua ni, aku akan buat.
Tetapi sekiranya Nabi tidak izinkan, aku tak akan buat. Walaupun hasrat hati aku nak. Dia kata, tak. Fa'atahu faqala ya Nabi Allah. Lalu dia pun kita dengan Nabi, dia pun sebut, inni marartu bigharin fihi ma. Aku telah melalui sebuah gua yang aku berkenang untuk duduk situ, beruzlah di situ. Tak, sebab dalam gua tu ketenangan ada dan ada air dalam tu, dia kata tak. Fahaddathatni nafsi bi an uqima fihi. Lalu ada hasrat dalam diriku untuk aku menyendiri di situ. Faqala, lalu Nabi pun sebut, tengok benda panduan Nabi, benda yang Nabi kata, inni lam ub'athu bil yahudiyah wala bin nasraniyah. Wahai sahabat, Nabi kata, aku tidak dibangkitkan untuk bawa fahaman ataupun cara beribadah cara Yahudi ataupun cara Nasraniyah. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab perbuatan ta'abbud, perbuatan beruzlah ni ada di dalam fahaman agama Yahudi, begitu juga ada dalam fahaman agama Nasrani. Terutama Nasrani lah, tak Kristian, dia ada satu fahaman kita panggil benda rahbaniyah. Tak? Dalam Islam tak ada benda ni, tak ada rahbaniyah. Apa rahbaniyah? Menyendiri, tinggal terus dunia. Tak? Fana dari dunia, siapa tak nikah ke diri. Islam tak ajar siapa tak tu. Nak ngaji setara mana pun, nak alim setara mana, tak, bini menjadi satu sunnah. Bukan setakat seorang, boleh bini pak lagi. Tak? Faham? Ini menunjukkan Islam tidak menganjurkan rahbaniyah. Rahbaniyah ni benda kot nayu rahbaniyah maksud tarikh dia meninggalkan dunia. Ruhban, tak? Macam paderi Kristian, tak? Paderi Kristian dia tak nikah. Mana-mana orang yang belajar agama Kristian ni sampai tahap dia boleh jadi paderi, dia dah boleh nikah lah. Mati gitu je. Tak? Tu bukan cara Islam. Begitu juga sister dia, orang-orang puang dia yang tak belajar-belajar, dia berkhidmat di gereja, lalu dia tinggalkan perkahwinan, tak boleh nikah. Sebab apa tujuan dia beruzlah daripada dunia. Rohban dia panggil, rahbaniyah. Dan juga dia bercita-cita untuk jadi tunangan kepada Nabi Isa. Ni pok-pok, apa tak, pok-pok Kristian lagu tu, dia ada mentaliti lagu tu. Dia panggil sister ni lah, sister apa ni, Kristian ni, dia tak nikah dengan hasrat akhirat esok dia akan nikah dengan Nabi Isa. Siapa mereka ada hak mimpi-mimpi benar, hak jahat lagi yaqazah ada, yaqazah bersama dengan Nabi Isa, wallahiyazubillah. Faham? Lama dia duduk di gereja ni lah, lalah dia yaqazah dengan Nabi Isa. Kita ingat ke pok-pok supi je yaqazah, Kristian lama lagi, advance lagi dalam bab yaqazah ni. Nampak tak? Begitu juga agama Buddha. Agama Buddha dia pun ada prinsip rahbaniyah, dia panggil prinsip tinggalkan dunia, tak boleh nikah, tak boleh apa. Kita tengok Tok Cha, kenal tak Tok Cha? Sami tak? Bukan Sami value lah. Sami agama Buddha tu kan, yang pakai apa, kain kuning tu tak? Ustaz pernah pergi ke Kemboja. Di Kemboja ni Sami-sami dia disanjung. Orang-orang biasa ni takut nak cakap, sebab dia punya percakapan dia pun orang Dinu katalah, orang Kemboja benda, dia bahasa standard, bahasa istana dia cakap. Faham? Kalau macam kita gak patik tak, apa, bahasa istana lah, dak cakap amung aku bang. Maknanya dihormati puak-puak Sami ni, dan dia tak nikah. Ini dia panggil rahbaniyah. Nabi kata, inni lam ub'athu bi yahudiyah wala bi nasraniyah. Sesungguhnya aku tidak dibangkitkan jadi bawa agama fahaman Yahudi ataupun bawa fahaman Nasraniyah dalam beragama. Tetapi benda, walakinni bu'ithu bil hanifiyah as-samhah. Tetapi aku dibangkitkan dengan agama yang Hanafiyah. Hanifiyah ni benda, agama yang mentauhidkan Allah. Satu, tidak syirik kepada Allah. Ni agama tauhid yang Nabi bawa. Hanifiyah sama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, millah Ibrahim. Lepas tu pula benda as-samhah. As-samhah ni benda agama yang mudah. Islam tak ajar benda buat payah. Tak, agama Islam ni agama yang rukhsah, yang ada kemudahan.
Semayang wajib, ya wajib semayang. Tak boleh semayang diri, semayang belah duduk. Tak boleh belah duduk, belah nerak. Tak boleh nerak dengan isyarat mata sahaja. Semayang tetap semayang. Faham? Sama juga puasa ya, puasa wajib, Ramadan ya wajib. Tetapi kalau ada masyarakat, ada sakit gitu gini, tak dimaafkan, boleh buka dan boleh diqada balik. Begitu juga puasa sunat. Ini ada bunyi kata ada orang dok puasa. Dan kita buat puasa sunat tiba-tiba dok puasa, tak? Boleh kita kata dok puasa ni, tapi dengan syarat lah, ada sakit, ada uzur, tak apalah, tak? Sebab agama Islam, agama Nabi kata Hanifiyah as-samhah. Dan agama yang Hanif ni condong kepada tauhid, tak? Condong kepada kebenaran, itu maksud Hanif, tak? Lari daripada segala kesyirikan, segala benda-benda yang khurafat, yang tak betul, yang ngaruh apa, Islam tak buat. Islam tak ajar benda-benda gitu. Dan Islam adalah agama Hanif dan juga as-samhah. Ini penting. Dua perkara ni begitu penting untuk kita jadi seorang Muslim yang sejati. Ya, Muslim yang Hanif, dan juga samhah, iaitu bermudah dalam beramal. Jangan buat susah-susah. Ni kita masuk bulan Rajab, Syaban, Ramadan ni, tak? Ada segelintir umat Islam, dia akan puasa straight 3 bulan. Rajab, Syaban, Ramadan straight, tanpa buka dia puasa, tak? Maksud tanpa buka mana setiap hari dia puasa. Kita kata itu tidak samhah, kita kata. Sebab Nabi tak pernah tunjuk lagu tu. Walaupun ada segelintir yang mengharuskan, kita kata agama yang samhah, tak? Cara panduan untuk berpuasa sunat ni, Nabi tunjuk dah contoh kita. Tak? Nabi, bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat bulan Syaban. Okey, kita pun banyakkan. Walaupun banyak, Nabi tetap tak puasa straight setiap hari, tak? Tidak straight. Faham tak? Jadi kita kata ini agama samhah, agama yang mudah untuk kita beramal. Begitu juga kita nak jadi zuhud, tak sampai tahap kena tinggal kerja buat. Tak sampai tahap kena pergi cari gua, kena cari hutang mana. Tak. Bukan itu cara dia. Cara beragama sebagaimana Nabi. Nabi duduk mana? Duduk dalam gua ke mana? Nabi duduk dalam bandar. Bukan kampung, Nabi duduk di Madinah. Madinah ni adalah bandar, sebuah bandar. Okey. Itu agama samhah dia panggil dah. Jadi kita kena ada Hanif, iaitu mentauhidkan Allah, tinggal segala perbuatan syirik dan benda-benda yang menyeleweng. Dan juga kita kena samhah, kerana agama ni mudah. Mudah dalam beramal, mudah dalam dia. Jangan buat payah. Jangan menyusah-nyusahkan, jangan memberat-beratkan dalam beragama. Nampak tak? Itu kaedah dia. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Lalu Nabi pun sebut lagi, demi jiwa Muhammad di tangannya, iaitu di tangan Allah. La ghadautun aw rauhatun fi sabilillah khairun min dan dunya wa ma fiha. Sesungguhnya perjalanan kamu, tak? Berpagi-pagi kamu berjalan menuju untuk berjuang, berjihad fi sabilillah, lebih baik daripada dunia dan seisinya, Nabi kata. Tak? Maknanya kalau orang tu beruzlah, menyendiri, maknanya dia dah tinggalkan satu kewajipan jihad fi sabilillah. Tak boleh. Nabi kata berjuang, pergi menghadap musuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik. Wala muqamu ahadikum fi saf khairun min salatihi sittina sanah. Dan berdirinya seseorang di dalam saf sembahyang. Nampak tak? Benda maksud dalam saf ni maknanya sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah, tak? Khairun min salatihi sittina sanah. Lebih baik daripada salatnya 90 tahun dia sembahyang seorang diri. Nampak tak? Sekali kita sembahyang di dalam saf sembahyang secara berjemaah ni, Nabi kata lebih baik lagi daripada dia sembahyang seorang diri selama 60 tahun. Betul tak betul? Kalau kita kaji memang sebab dah sembahyang berjemaah, Nabi kata dia punya darjat dia dapat 27 darjat. Nak banding kita sembahyang seorang boleh satu saja. Nampak tak? Ini juga sebagai panduan kepada kita di musim kita sembahyang jaga ni.
Kita tak faham kok, kadang-kadang ada di kalangan bukan orang lain, geng-geng sunnah kita tak pergi semayang dia. Dengan alasan sebab semayang tak ikut sunnah Nabi dia kata. Semayang jaga. Kita pun tak faham. Ada yang tegar, pernah bincang dengan kita di telefon kita. Dia kata siapa kali ni dari PKP 1 itu siapa kali ni dia tak pergi semayang Jumaat. Kita kata gua ni gitu. Dia kata semayang tak ikut cara Nabi. Dia kata orang tua dah tapi memang tegar dengan sunnah. Kita kata macam mana dah semayang Jumaat ni wajib kan? Ya dah, tapi dah rapat sah ni sunat ke wajib? Kita keliru sini. Memang kita sendiri kita tak setuju. Kita tak terlalu orang kata benda sedih dengan cara semayang lagu ni tak. Tapi dah nak guna keadaan suasana hari ni. Tak. Tapi kita mengharapkan pihak kajian ada SOP barulah. Hari ni katanya Pahang membuka seluah-luahnya tak. Siapa pun boleh mari semayang. Sedap juga dengar tu kan. Tak. Dia punya iklan dia tu. Hak 1 dos ke 2 dos ke, hak overdose ke boleh mari semayang ke dia kata. Di negeri Pahang, alhamdulillah. Hak sedihnya ada tempat-tempat yang tak ambil booster tak boleh pergi semayang Jumaat. Masya-Allah. Jadi Nabi kata wala muqamu ahadikum fi saf khairun min salatihi sittina sanah. Daripada seseorang dia semayang, dia berdiri di dalam saf semayang secara berjemaah, lebih baik daripada dia semayang seorang diri selama 60 tahun. 60 tahun. Itu maknanya hadis betapa tidak digalakkan sangat untuk kita beruzlah. Khususnya apabila kita uzlah tu siapa perekat kita meninggalkan majlis ilmu, siapa perekat kita meninggalkan jihad fisabilillah, siapa perekat kita tinggal semayang berjemaah. Lebih dahsyat lagi siapa tinggal semayang Jumaat. Ini lebih dahsyat. Dan kita kata di kalangan segelintir di kalangan ahli sufi ada buat perangai ni. Tak dasar dia kata nak beruzlah, nak lari daripada dunia ni, nak menyendiri daripada dunia, nak dekat kepada Allah, dia tinggal semayang berjemaah. Yang mana Nabi kata lebih baik daripada dia semayang seorang diri 60 tahun. Macam mana cara beramal dia? Betul tak betul? Kita kata jauh dari panduan daripada wahyu petunjuk. Faham? Ataupun siapa perekat dia tak mendalami ilmu agama atas dasar nak beruzlah. Ada tak? Jahil dengan agama tapi dia berasa inilah cara beragama yang betul. Lalu dia beruzlah seorang diri. Faham tak uzlah ni? Uzlah ni tapa. Ada setengah pokok sufi ni dia tapa duduk bukit mana, duduk dalam pondok seorang diri, dia duduk kelambu. Tak, dia duduk kelambu dia pun duduk berzikir seorang. 10,000 sehari, 30,000 sehari. Baguslah kita kata zikir itu, tapi menyendiri jauh daripada masyarakat, tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, tidak menuntut ilmu, tidak terlibat dengan jihad fi sabilillah. Ini satu perbuatan yang bercanggah dengan sunnah ajaran Nabi SAW. Okey. Kita masuk bab yang baru. Zikru talbisi iblis ala sufiyah fi takhasyu' wa muta'ati ra'si wa iqamati namus. Ini talbis yang bentuk baru, iaitu tipu daya iblis kepada sebahagian golongan sufi fi takhasyuk. Takhasyuk ni maknanya buat-buat khusyuk. Depan orang wa muta'atu ra'si, menundukkan kepala semua. Adakah sunnah kita kena tunduk kepala semua? Sunnah ke? Tak. Sebab Nabi sendiri, Nabi sentiasa mengangkat kepala dia tengok ke langit. Faham? Tiba-tiba sebahagian golongan sufi dia kata cara sufi ni kena jalan tunduk kepala mak. Kita kata bukan gitu cara dia tak. Dan wa iqamatin namus. Namus dalam terjemahan kita dia kata benda menipu tak. Dalam ni dia syarah namus ni, pertama ada pandangan kata wi'aul ilmi. Tak. Menjadi sumber tempat ilmu. Waqila an-namus sahibus sirril khair. Ada beri kata namus itu maksud dia orang yang memiliki rahsia yang baik. Tak, dia merahsiakan kebaikan dia. Ataupun lawang kepada jasus. Jasus orang yang ada rahsia jahat. Namus orang ada rahsia baik.
Tetapi waqila namus huwa asy-syar'u alladhi syara'ahu Allah. Ada pandangan kata namus yang dimaksudkan adalah syarak, iaitu syariat yang telah disyariatkan oleh Allah. Wala'alla al-akhir aqrabuha li muradil muallif. Dan kata pentahqiq, dia kata mungkin yang terakhir ni lebih dekat dengan apa yang disebut oleh pengarang kita Imam Ibn Jauzi ni. Wallahu alam, kita tengok perbincangan dia. Yang penting dua perkara saat ni, iaitu takhasyuk, buat-buat khasyuk. Kita jangan berlakon. Kita orang pelajar-pelajar agama ni, jangan kita buat-buat depan orang. Itu satu sikap yang tidak baik. Itu bukan ikhlas. Tak. Amalan lagu tu diterima tak diterima Allah? Tidak diterima. Tidak diterima sekali-kali. Maka jangan kita buat. Kita buat, kita jadi kita. Kun anta. Benda maksud kun anta. Jadi dirimu, jangan jadi orang lain. Jangan buat warak depan orang tak. Jadi kita. Begini kita sendiri, beginilah kita depan orang. Tapi kalaulah kita sendiri kita ada akhlak yang tidak baik. Cara dia baiki akhlak tidak baik tu. Bukan depan orang kita tunjuk baik, tapi belakang orang kita buat perangai tidak baik. Tidak. Tapi kita cuba perbaiki diri. Faham? Ini dia panggil takhasyuk. Takhasyuk tidak disyariatkan dalam Islam. Buat-buat khasyuk. Depan orang buat-buat warak, buat-buat khasyuk. Wa muta'atur ra's, menundukkan kepala. Qala al-musannif idza sakana al-khauf al-qalba aujaba khusyu' adh-dhahir. Imam Ibn Jauzi kata hari satu prinsip dia kata, apabila adanya rasa takut dalam diri seseorang, di dalam hati tu dah tertanam rasa takut, rasa takwa kepada Allah, maka khusyuk akan mari sendiri. Au jabal khusyu'u zahir. Zahir dia akan khusyuk. Faham? Kita nak kenal khusyuk setara mana, kita tengok dalam semayang kita. Kita semayang lagu mana? Tanda seseorang tu khusyuk dan semayang lagu mana? Para ulama kata apabila diri dia diam, sakan. Sakan ni mana diam diri dia, tak gerak. Ni semayang dah, kadang kali korek hidung lah, apalah, main janggut lah apa. Itu dalil bukti seseorang itu tidak khusyuk dalam solat dia. Faham? Dalil seseorang tu khusyuk, sakanal jismu. Bila dia ada khusyuk dalam diri dia, maka segala anggota tubuh dia akan berdiam menghadap Tuhan. Kita boleh nilai sendiri ya. Sama juga khusyuk dalam kehidupan ini, iaitu apabila ada rasa takwa dalam diri. Fala yamliku sahibu dafa'u. Maka apabila dah ada takwa dalam diri ni, tuang ni tak boleh nak halang dah. Akan datang rasa khusyuk itu dalam diri dia. Fatarahu mutriqan mutaaddiban mutadhallilan. Maka mu akan tengok dia seorang yang khusyuk, yang tunduk, yang patuh kepada Tuhan dia. Wa qad kanu yajtahiduna fi satri ma yadhharu min dhalik. Dan dia ni cuba untuk menutupi rasa khusyuk dia depan orang. Seorang ahli tasawuf sungguh, seorang yang orang kata tazkiyah diri dia, dia tidak akan tunjuk benda ni depan orang. Dia tidak akan menunjuk-nunjuk khusyuk dia depan orang. Malah dia satr, dia lindungi. Dia tak nak orang nampak dia ni seorang yang warak, seorang yang khusyuk. Tidak. Wa kana Muhammad bin Sirin yadhaku bin nahar wa yabki bil lail. Imam Ibn Jauzi hari satu ulama besar, salah seorang ulama tabi'in, ahli hadis, iaitu Muhammad bin Sirin nama dia. Dia ni dikenali yadhaku bin nahar, siang dia gelak ketawa, dia bersuka dengan sahabat-sahabat, dengan masyarakat. Faham? Wa yabki bil lail, tetapi di malam hari dia menangis. Di malam hari dia menangis. Bukan kata Imam Ibn Jauzi kata bukan nak menggalakkan kita yoya-yoya dak, duk galak depan orang, tidak. Tetapi jangan kita tonjolkan warak kita ni depan orang melebihi daripada yang sebenar kita dia. Walasna na'murul alim bil imbisati bainal awam. Kita tidak kata menyuruh seorang alim dia mesti yoya-yoya dengan masyarakat, tidak. Seorang alim dia kena jaga dia punya, orang kata himmah dia, dia punya jaga hebah dia. Faham? Seorang alim dia tak boleh lah, orang alim ni dia tak boleh buat benda yang mubah bagi orang awam. Faham? Benda yang harus bagi orang awam, orang alim tak semesti boleh buat juga. Kita ambil siapa?
Bang, makan ais kering belah diri. Biasa je benda tu lah. Tak? Benda tu tak menjadi aib pun kalau kita makan. Ustaz ke awak makan ais kering. Ais kering cornetto. Tiba-tiba kita tengok Imam Bukhari makan ais kering itu. Benda sabah. Tak benda sabah. Walaupun benda tu halal. Walaupun benda tu kita kata harus. Faham? Begitulah maknanya kedudukan seorang yang alim, sebab dia menjadi panduan kepada masyarakat. Fa inna dhalika yu'dhihim faqad rawaina an Ali radhiyallahu anhu annahu qala idza dzakartumul ilm faqdhimu alayhi wa la tukhlituhu bidhahik fatamajjahul qulub. Ini athar, kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, apabila kamu menyampaikan ilmu, menyampaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tak. Wala takhlituhu bidhahik, jangan sekali-kali mu menyampaikan ilmu dengan gelak ketawa. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Sayyidina Ali. Fatamajjahul qulub, maka dia kata hati akan menjauh, mana payah nak terima ilmu yang kita sampaikan. Faham? Tapi masalah kita, masyarakat kita, dia tak suka dengar kuliah tak serius-serius. Dia nak mesti ada lawak jenaka juga. Sikit-sikit mungkin, tetapi kalau dari awal sampai ke akhir kuliah main galak, main suka gelekek sama, tak mensabah juga kita, tidak tidak mensabah. Tu bukan majlis ilmu lah. Kalau kita tengok tok guru kita ni, kalau mengajar serius lah. Kalau di Malaysia ni kita tengok Maulana Asri mengajar kau ni, memang ngatuk mata lah weh, tapi itulah ilmu. Itu ilmu ni memang berat, bang. Ilmu ni satu benda yang berat. Nampak? Kena bertahan lah. Kita dengar kuliah kalau pergi majlis-majlis ilmu hadis, benda kadang lama dia baca tak, 2 jam 3 jam dia baca kitab hadis. Kalau kita tak sabar, memang sama ada kita tinggal majlis tu ataupun duduk khusyuk dah lalu dia panggil yang tidur pas cerah, tak jadi kok faham. Siapa ni Maulana Hadi kata, orang-orang yang dengar daurah dia ni nak start dah daurah Maulana Hadi, nak daurah tafsir ni, mana-mana orang yang ada masa dak hot patching dah ke apa, boleh pergi dengar. Tapi dia kata tak boleh tidur lah sebab siapa-siapa tidur dalam majlis ni riwayat dia dhaif. Tak, riwayat dia dhaif. Faham? Okey. Wa mathalu hadha la yusamma riya'an lianna qulubal awam tadhiqu 'anit ta'wili lil 'alim idza tafassaha fil mubah. Dia kata adapun seorang yang alim menyampaikan ilmu dengan bersungguh, dengan kata, dengan warak dia, dengan apa, itu tak dikategorikan riak. Sebab orang awam ni dia menjadi panduan dia, orang alim ni tak. Orang alim dia tak boleh buat segala benda yang mubah bagi orang awam. Ini kaedah dia lah. Sama kita orang menuntut, orang ngaji agama ni tak. Orang ngaji agama ni biar kena ada beza sikit dengan orang lain. Faham? Sebab apa? Sebab kita bawa, kita nak nisbahkan kita ni hamalatuddin, orang yang membawa agama. Tak, kalau kita ngapa Quran, kita dikenali sebagai hamalatul Quran, orang yang membawa Quran. Nampak? Kita kena contohi bagaimana para sahabat sebagai orang yang pertama selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawa agama ni. Gua ni perangai dia. Gitulah sepatutnya. Tak? Terutama percakapan akhlak kita, mesti kita ada orang kata prinsip dalam berakhlak. Jangan kita cakap bahasa pun sama macam orang. Faham? Ini sepatutnya seorang yang menuntut ilmu. Fayambari an yalqahum bis-samt wal adab. Maka sepatutnya seorang alim dia menyampaikan ilmu ini kepada awam dengan samt, dengan diam dan juga dengan beradab. Wa innamal madmum, akan tapi yang dimaksudkan, yang dibincangkan sini, yang dikeji, iaitu takalluf bitakhasyu' wat tabaki. Buat-buat khusyuk, buat-buat nangis, buat-buat warak depan orang. Ni tak boleh. Ni kita panggil menunjuk-nunjuk. Tak? Mengada-ngada. Wa muta' ta'u ra's.
dan menundukkan kepala depan orang, tunduk sama kepala deh. Tak begitu. Liyural insan bi'aini zuhdi, supaya orang tengok dia ni, Allah, orang zuhud ni. Tak, orang warak ni. Walitahayya'u lil musafahah wa taqbilil yad. Siapa mereka orang tengok dia ni, Allah, warak dak lalu, soleh dak lalu ni, siapa orang pakat berebut nak pergi salang cium tangan dia. Ni pun satu benda juga tak. Tak salah kita kata kita cium tangan orang alim, tak salah. Tapi bagi kita sebagai seorang yang menuntut ilmu ni, tak perlu sangat kita menggalakkan orang untuk cium tangan kita, sebab takut jadi ta'zim, takut jadi puja kita. Ambil berkat pakai cium sampainya jilat ke tangan, geli juga kita bang dah. Faham? Jadi tak salah kita kata, tak menjadi salah kita cium tangan untuk guru ni. Tapi kita kena hati-hati benda ni, tak? Sebab dia akan jadi satu perasaan pada pihak kita, orang yang kena cium ni, dan satu perasaan bagi pihak orang yang mencium tangan orang ni, tak? Wa rubbama qila lahu ud'u lana, dan boleh jadi pula orang dah tengok warak dah lalu ni, jalan tunduk semua ni, mesti doa mustajab ni, orang pun minta tolonglah doa ke saya ni. Dia pun fayatahayya'u lid doa, tak ada tangan lalu doa lalu, tak, seolah-olah ka'annahu yastanzilul ijabah, seolah-olah lepas doa jawab lalu, Tuhan jawab lalu, makbulnya doa dia. Siapa tahap tu. Ini satu kita kata benda yang buat-buat. Imam Ibn Jauzi tak menentang benda ni, hak jenis buat-buat ni. Ada pun khusyuk betul, memang ada khusyuk. Dia mukadimah bab ni dia sebut dah, idza sakanal khauf, dah apabila seseorang tu ada sikap khauf, rasa takut, takwa dalam diri, dia akan mari secara automatik, dah dia akan ada khusyuk dalam diri dia. Tetapi kalau buat khusyuk benda lain. Ini talbis. Ini adalah tipu daya iblis kepada seseorang yang menonjolkan rasa khusyuk dia, warak dia di depan khalayak. Wa qad dzakarna an Ibrahim an-Nakhai annahu qila lahu ud'u lana fakariha dzalika washtadda alaih. Disebut tentang Ibrahim an-Nakhai, salah seorang ulama tasawuf lah kita kira. Apabila orang mari tolong doakan hamba kata, orang minta dia supaya doa, boleh tak benda ni? Boleh, kita kata ini termasuk dalam tawasul yang dibenarkan kepada kita. Ini ni yang antara tawasul yang Nabi izinkan, ataupun tawasul yang kena dengan syariat, iaitu kita minta orang yang kita anggap soleh, orang yang kita anggap alim untuk berdoa bagi pihak kita. Bukan kita minta dengan dia, tapi minta supaya dia berdoa. Cuma syarat dia, ulama kata mesti ketika dia hidup. Faham? Tak boleh kita cari kubur orang alim pula atas dasar oleh kerana dia ni tok keramat dulu, zaman hidup dulu, kita pergi kubur dia minta doa ni tak ada. Ini tak menjadi panduan, tak ada asas daripada agama kita kata, bang. Nampak? Tetapi kalau orang alim tu masih hidup dan kita husnuzan dengan dia bahawa dia seorang yang soleh, maka kita boleh pergi minta supaya dia tolong doa kita. Boleh. Faham? Nabi sendiri pernah minta supaya Umar bin Khattab berdoa kepada Nabi apabila Umar nak pergi buat umrah kan. Maknanya kita boleh minta supaya orang doa. Tetapi orang-orang yang soleh ni, orang-orang yang khusyuk ini, seperti Ibrahim an-Nakhai, apabila orang minta dia tolong doa, fakariha dzalik, dia tak suka benda ni. Washtadda alaih, dan dia terlalu sangat tidak bersetuju dengan benda tu. Faham? Untuk jagalah, tak? Untuk jaga tak boleh orang agungkan dia, orang anggap dia ni doa mustajab dan sebagainya. Salah seorang yang mustajab doa yang Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Umar, suruh minta doa dengan dia, siapa? Wais Al-Qarni. Ini seorang, dia bukan sahabat Wais Al-Qarni dia bukan sahabat, dan dia bukan tabi'in juga. Sebab apa? Sebab dia ni sempat dengan zaman Nabi. Wais Al-Qarni dia hidup sezaman dengan Nabi. Masa Nabi masih hidup lagi, dia dah ada dah Wais ni, Wais Al-Qarni. Tapi dia tak sempat temu. Dia tak ada temu dengan Nabi. Sedangkan syarat menjadi sahabat lagu mana? Seorang yang bertemu dengan Nabi, tak sempat bertemu dan beriman, mati dalam Islam. Ini definisi seorang sahabat. Bertemu dengan Nabi, tak
beriman dengan dia dan mati dalam Islam, baru jadi sahabat. Sedangkan Uwais Al-Qarni tak. Dia sezaman dengan Nabi, ya sezaman dengan Nabi, tetapi dia tak sempat bertemu. Dia beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam, tapi tak sempat bertemu. Maka golongan-golongan lagu ni di dalam ilmu hadis, dalam ilmu rijal dikenali sebagai mukhadram, dia panggil tak? Mukhadram ni dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in, dah orang yang sempat dengan Nabi, beriman dengan Nabi tetapi tidak sempat bertemu. Apa tak? Nabi pernah sebut kepada Umar, kepada Sayyidina Umar, bila bertemu seorang daripada Yaman, daripada kabilah Murad, namanya Uwais Al-Qarni, maka minta supaya dia berdoa kepada Allah sebab doa dia mustajab. Sebab doa dia mustajab. Dan Uwais Al-Qarni seorang yang dia tidak menonjolkan diri dia. Tak kata temu orang, mungkin ada aku ni siapa. Uwais Al-Qarni, Nabi pernah sebut. Dia tak sebut dia. Tapi bila orang temu dia, orang minta doa. Minta supaya dia berdoa sebab doa dia mustajab, disebabkan dia seorang yang soleh, seorang yang benda amal yang dia buat, dia buat kebajikan kepada mak dia. Dia berbakti ke mak dia sehinggalah mak dia meninggal dunia. Siapa tak sempat temu dengan Nabi, maka Allah beri, ini dia panggil karamah yang Allah beri ke dia, mustajab doa dia. Tak, mustajab doa dia, tetapi dia tidak menonjol. Faham? Tapi adalah cerita pelik-pelik, banyaklah cerita pelik-pelik tentang Uwais Al-Qarni ni. Hok tak pernah dengar sendiri. Dia kata Uwais Al-Qarni ni kubur dia tak tahu mana. Kat mana rupanya kubur dia? Dak di bumi, dak di langit. Duduk antara bumi dan langit. Ni tak pernah dengar dari seorang sahabat lah. Kita kata bahaya juga kok tepuh ke terbang. Dah main duduk antara langit dengan bumi tu. Wallahu alam, kita kata dia orang biasa sahaja, tetapi dia wali daripada wali-wali Allah yang Allah anugerahkan karamah kepada dia. Faham? Jadi dia tak suka tak apabila orang nak cium tangan dia benda. Nak minta doa. Wa qad kana fil khaifin man hamalahu al khauf ala shiddati dhil wal haya falam yarfa' ra'sahu ila as-sama' wa laysa hadha bi fadilatin. Dan dia kata, Imam Ibn Jauzi kata, ada orang yang khaif, yang rasa takut ni siapa tak? Terlalu takut dia kepada Allah dia, siapa falam yarfa' ra'sahu ila as-sama', dia tak akak kepala dia ke langit, maknanya sentiasa menundukkan kepala dia. Wa laysa hadha bi fadilah. Siapa ni kata ini bukan termasuk dalam dia kelebihan, dia kata. Faham? Li'annahu la khusyu'a fawqa khusyu'i Rasulillah. Sebab tak ada lah orang yang paling khusyuk nak dibandingkan dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidaklah sentiasa menundukkan kepala bila jalan. Kita baca dalam Syama'il lagu mana Nabi jalan. Bukan kata jalan dok tunduk macam dok dok tak bermaya, tidak, bukan gitu cara Nabi jalan. Tetapi Nabi jalan dok pantas, dok tegak tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi orang yang paling khusyuk di atas muka bumi ni, kita kata tak. Tiba-tiba seorang yang sufi, dia berasa nak lebih khusyuk daripada Nabi, jalan tunduk sama, tidak. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama. Ini hadis dalam sahih Muslim. Abi Musa kata Nabi ni adalah seorang yang banyak sangat dia akak wajah dia naik ke langit. Akak kepala dia tengok ke langit sama. Sebab memerhatikan langit. Dan ini ada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis dalilun ala istihbabin nazar ila sama. Daripada hadis ni menunjukkan sunatnya galakkan kepada kita untuk sentiasa melihat langit ciptaan Allah ni. Bukan kata jalan sambil tunduk sama, tak. Li ajli al-i'tibar bi ayatiha, supaya mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran yang ada pada langit. Wa qad qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afalam yanzuru ila as-sama' fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Ini benda yang Allah sebut. Tidakkah mereka memerhatikan langit? Nak perhati ke langit kau ni kalau main tunduk sama kepala? Tak. Ini kefahaman yang silap di kalangan ahli tasawuf yang dia kata tak boleh angkat kepala ni, nak menunjukkan khusyuk. Tak.
mutaqta'ur ra's, sentiasa tunduk kepala. Tidak. Sebab dalam ayat ni Allah arahkan supaya kita perhatikan ke langit. Faham? Fauqahum, di atas mereka, kaifa banainaha, bagaimana kami ciptakan langit ini, wa zayyanaha, dan bagaimana kami hiasi langit tadi. Dalam ayat yang lain Allah kata qul inzuru madza fis samawati wal ard, perhatikan, Allah kata tengoklah dak apa yang terkandung di langit dan apa yang terkandung di bumi. Wa fi hadha raddun alal mutasawwifin, dan ayat-ayat ini, hadis tadi juga menjadi rad, menjadi bantahan kepada golongan mutasawwif, golongan yang buat-buat sufi, kita panggil tak, bi anna ahadahum yabqa sinina la yanzuru ila sama. Ada di kalangan puak-puak tasawuf ni, Imam bin Jauzi kata bertahun-tahun dia tak pernah tengok lagi. Oh, mana khusyuknya dia ni deh, waraknya dia ni, jalan tunduk sama, tak pernah tengok lagi. Wa qad dhamma haula ila ibtida'ihim ar-ramz ila at-tashbih. Dan ada yang lebih teruk pada tu dak, di atas bid'ah yang mereka reka ni dalam beragama, mana tak ambil akak kepala ni dak, ar-ramzu ila at-tashbih, dak menjadi rumuz, menjadi kata benda lambang kepada tashbih, lambang kepada tashbih. Qad yakunu muradul mu'allif bidzalika za'muhum an nafi al-ulu. Mana maksud sini? Lah, kata tahqiq, pentahqiq dia kata mungkin boleh jadi Imam Ibn Jauzi kata golongan yang menafikan tentang Allah bersifat ulu. Allah bersifat ulu, maha tinggi. Wa anna Allah halu fi khalqihi wa qad yakunu murad wa huwa al-aqrab an shabbahu al-haya' min Allah bil haya' min al-makhluq. Ataupun mungkin juga dia kata pertama yang dimaksudkan mereka ni menjadi lambang kepada tasbih ni, benda pertama dia seolah-olah dia menafikan sifat Allah, iaitu sifat ulu, Allah yang maha tinggi. Tak boleh nak nafi bab ni dah. Orang yang menafi pun kadang-kadang dia ceramah angkat tangan gitu juga bila sebut Allah. Kita nak suka ada kang, kalau orang baca berita kang, tengok tak ni dalam TV baru baca berita, ada orang gambar kecek, orang hak bahasa isyarat tu tak, bila sebut, bila pembaca berita ke ataupun ceramah sebut nama Allah, dia akan sebut, dia akan buat gini isyarat dia buat isyarat tunjuk ke atas semua tak, itu satu pandangan. Dia kata itu yang dikehendaki oleh pengarang. Ataupun pandangan kedua, mereka menyamakan rasa malu kepada Allah sama macam rasa malu ke makhluk. Macam mana kita malu ke makhluk, kita pun tunduk kepala tak? Jadi dia samakan, malu ke Tuhan pun tunduk kepala tak? Tak boleh hakak kepala ke langit. Ini dia kata tashbih, yang dimaksudkan ramzu ila tashbih, iaitu bid'ah yang puak-puak tasawuf mereka menyebabkan mereka ni seolah-olah mentashbihkan Allah dengan makhluk, iaitu pada sifat malunya. Sedangkan malu kepada Allah bukan gitu. Mana malu ke Tuhan? Malu ke makhluk memang kita tunduk kepala tak? Malu tak boleh tengok muka dia malu tak? Faham? Tapi malu kepada Allah lagu mana? Tak buat dosa, terutamanya secara tersembunyi, itu malu kepada Allah. Itu al-haya' minal iman. Faham? Al-haya' minal iman yang dimaksudkan adalah malu untuk melakukan dosa walaupun secara tersembunyi. Faham? Okey. Walau alimu anna itraqahum karafa'ihim fi babil haya' min Allah Ta'ala lam yaf'alu dhalika. Sekiranya mereka mengetahui tak tentang mengangkat menundukkan kepala ni tak, dia kata benda seperti rasa malu kepada Allah itu, lam yaf'alu dhalika, mereka pasti tidak akan melakukan perbuatan itu tak. Sebab bukan gitu sikap malu kepada Allah. Ghaira anna syughila iblis at-tala'um bijahalah, melainkan apa yang mereka buat itu betul-betul adalah talbis iblis tak, tipu daya iblis kepada orang yang jahil dengan beragama. Ingat, kita kalau beragama bukan dengan ilmu tak, yang dimaksudkan ilmu wahyu, maka kita akan dimain-mainkan oleh iblis. Wal'iyadzubillah. Siapa-siapa pun, hebat lagu mana pun, dia serban besar mana pun, jubah setara mana pun, tak, keturunan setara mana pun, keturunan Nabi ke, keturunan 5 Nabi ke, tapi kalau dia jahil dengan ilmu wahyu, syaitan akan bermain-main selalu dengan dia tak.
Syaitan akan tala'ub, dia panggil. Tak, mempermainkan dia dalam beragama. Lalu dia akan jadi sesak barak, dia akan jadi lari daripada kebenaran. Jadi cara paling selamat untuk beragama ni dengan wahyu. Belajar ilmu wahyu, belajar Quran, belajar tafsir, belajar sunnah. Tak, barulah kita akan kenal agama ni yang sebenar. Kalau tidak, pada bah bodoh itu, sama ada bah bodoh ke iblis, ke syaitan, ataupun bah bodoh ke tok syekh. Bila kita jahil dengan agama yang tak berpandukan. Sebab agama ni dia ada panduan dia ada wahyu. Start daripada Nabi Adam itu sampailah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada cara lain cara beragama melainkan dengan petunjuk wahyu. Tak ada istilah orang ni dia boleh ilmu laduni ke, boleh ilham ke, tak boleh direct hadatsani rabbi an nafsi ke, tak ada. Faham? Semuanya melalui ilmu wahyu. Hatta Nabi Isa alaihi salam yang Allah turunkan di akhir zaman pun dia tak pakai cara lain melainkan wahyu Al-Quran. Ni lah yang dia akan pegang, yang dia akan beramal, yang dia akan ajar orang. Faham? Tiba-tiba kita hok bukan Nabi ni koya nak beramal tanpa wahyu. Tak, kita tak. Fa amal ulama, Imam Ibn Jauzi kata para ulama tahu lagi ni. Tak ada PA macam kelompok tasawuf ni. Fa huwa ba'idun anhum. Para ulama ni jauh daripada amalan-amalan yang mereka reka-reka ni, dengan menunduk pada kerana hayat, kerana malu ke Tuhan dia. Syadidul khauf minhum. Malah para ulama orang yang paling takut ke Tuhan. Betul tak? Sebab Allah kata, tak, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah kata, orang yang paling takut dari kalangan hamba-hambaku tak ada orang lain melainkan para ulama, para orang alim yang lebih takut kepada Tuhan. Li'annahum ya'rifuna jami'a amrihi. Kerana para ulama ni mereka orang yang lebih tahu dalam segala perintah-perintah Tuhan. Wa yahtarizuna min fununi makrihi. Dan mereka menjauhkan dari segala benda-benda yang dilarang ataupun yang dibenci Allah. Sikit lagi dah. Kita pergi bab ni dah. Banyak lagi. An Abi Salamah bin Abdurrahman qala lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutakhawwifin wa mutamawwitin wa kanu yatanashaduna asy-syi'r fi majalisihim wa yadhkuruna amra jahiliyatihim fa idza urida ahadum minhum ala syai' min amri dinihi darat hamaliku ainaihi ka'annahu majnun. Ini para tabi'in cerita bagaimana sifat sahabat. Sahabat orang yang paling reti agama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guana cara mereka ni, guana khusyuk mereka, guana warak mereka. Lalu disebut tentang para sahabat ni, dia kata para sahabat ni bukan orang yang mutakhawifin, buat takwa, buat takut, wa mutamawwitin tak, menipu dalam menonjolkan diri dalam beragama tak. Sahabat gitulah dia. Begitulah kehidupan dia tengah orang, begitulah kehidupan dia secara sendiri. Ini sahabat. Tak. Para sahabat ni dia tiru sebiji sebagaimana Nabi. Besar mana, kecil mana sahabat, gitulah perangai dia. Nampak tak? Wa kanu yatanashaduna syi'r. Para sahabat ni walaupun warak gua ni pun kadang-kadang dia membaca syair di khalayak ramai. Dia membaca syair. Kita panggil membaca benda-benda gurindang lah bahasa syair ni tak. Tengok khalayak ramai. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan mereka tidak segan silu menceritakan hal-hal jahiliah ada dulu. Zaman jahiliah begini. Kan kita pernah dengar Sayyidina Umar cerita gua ni zaman jahiliah dulu. Tak? Ada athar yang menunjukkan Sayyidina Umar pernah cerita tentang zaman jahiliah dulu dia. Tak? Dia belah-belah duduk dia pun suka seorang. Dia kata bodohnya zaman jahiliah dulu tak. Kita zaman jahiliah dulu kita buat Tuhan dengan khuma. Buah khuma tu dia topak-topak buat bentuk patung. Faham? Nampak tak? Lalu pujalah, serulah, minta syafaat, tawasul, berdoa, minta berkat dengan patung yang dibuat dengan buah kurma. Buah kurma dia tepek jadi patung. Dia puja, dia seru. Tai lapar kami makan, dia kata. Oh lah bodohnya. Ini benda-benda zaman jahiliah yang diceritakan oleh para sahabat. Ini sahabat.
Ada kata dia seterik, dia warak depan orang dak. Wak muka kering, wak muka kerah depan orang bang. Tak, bukan gitu sahabat. Tetapi dia membaca syair, dia cerita tentang jahiliah. Tak. Fa idza urida ahadun minhum ala syai', tetapi ada orang setuh je agama, tukar lalu air muka dia. Ni prinsip sahabat. Siapa-siapa setuh beragama, bertukar ka'annahu majnun, seperti seolah-olah mereka ni orang gila, tak, mempertahankan agama dia. Ni baru betul kita, tak? Jangan kita buat warak orang kutuk Islam, orang reka benda tu, orang buat bid'ah, kita buat warak don wabarkung lagi. Itu bukan cara beragama dia. Kita ambil last cerita daripada Sayyidina Umar ni, tak? An Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi an abihi qala nadhara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila syabin qad nakkasa ra'sahu faqala lahu ya hadha irfa' ra'sak fa innal khushu' la yazidu ala ma fi qalb faman adhhara lin-nasi khushu'an fawqa ma fi qalbihi fa innama adhhara nifaqan ala nifaq. Tengok kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni seorang yang berpandangan jauh. Kata-kata dia ni menjadi nasihat yang penting dalam Islam, sehingga Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar lah orang yang paling layak dilantik jadi Nabi. Sebab biasanya pandangan-pandangan Sayyidina Umar ni selari dengan wahyu. Pandangan-pandangan Sayyidina Umar ni banyaknya selari dengan wahyu. Kita tengok ni kata-kata dia ni bukan hadis, tapi kata-kata Umar. Daripada Abdullah bin Qurash Al-Qurashi ni, dia kata, ayah dia cerita, Sayyidina Umar pernah tengok seorang syab, seorang pemuda yang sentiasa menundukkan kepala dia, menunjukkan dia warak lah, khusyuk. Faqala lahu, lalu Umar pun nak tegur dia. Umar nasihat. Tengok Umar ni macam Nabi dah dia. Tak, bukan kata Nabi pula ni, maknanya PA perangai dia. Dia tak boleh tengok benda yang bercanggah dengan agama, benda yang tak selari dengan syariat, dia akan tegur direct, dia akan tegur bang. Dan begitulah sepatutnya kita jadi seorang yang beragama dengan prinsip yang betul, tak? Dia kata irfa' ra'sak, dia pesan ke pemuda tadi, angkat kepalamu. Bapa yang mun nakasa sama ni, nunduk sama tak? Fa innal khusyu' la yazidu ala ma fi qalb. Kalau nak cakap bab khusyuk, Umar kata khusyuk ni tidak menambah melainkan apa yang ada dalam hatimu. Khusyuk dalam hatimu, bukan mentonjolkan depan orang dengan mundur-mundur. Tak. Khusyuk ni ada dalam hatimu. Faman adhhara linnas khusyu'an fawqa ma fi qalbi. Siapa-siapa yang menzahirkan depan orang ramai, depan manusia, tak, lebih daripada khusyuk ada dalam diri dia, dalam hati dia, fa innama adhhara nifaqan ala nifaq. Maka tak lain yang dizahirkan melainkan munafik yang dizahirkan. Tak ada pun khusyuk deh. Bang, sebab khusyuk ada dalam dirimu, yang tak perlu mentonjolkan, tak perlu menzahirkan depan orang. Bang, ini benda penting, tak? Yang disebut oleh Sayyidina Umar sebagai panduan kita dalam kita khusyuk. Memang dituntut untuk kita jadi seorang yang khusyuk, jadi seorang yang khusyuk, seorang yang warak. Tetapi jangan kita hanya menonjolkan khusyuk kita di khalayak ramai. Ini dia panggil permainan syaitan kepada kita untuk tunjuk depan orang. Kadang-kadang kita orang-orang baru pelajar-pelajar agama ni, kadang dia nak tonjolkan ni sikap yang tidak baik, kita kata tak, nak tonjolkan bahawa dia adalah orang yang beragama. Tak perlu gitu, kita kata tak. Kita perlu beragama dengan, orang kata, dengan sebenar, bukan dengan hanya menunjuk-nunjuk. Tak perlu buat gitu deh. Habis tak? Sampai situ kita. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? 1 minit lagi ada masa.